Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada penonton setia #ini cerita saya berhenti BTS. So, hari ni 9 hari bulan Februari ke 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 hari lagi. 5 hari lagi Yayasan Peneraju akan menyambut ulang tahun yang ke-10 tahun. So, dari episod 1 sampai ke episod yang ke-28, hari ni episod 29, kita dah feature lah warga-warga Yayasan Peneraju. Diorang dah share diorang punya cerita, diorang dah share diorang punya experience, diorang punya insights, kisah-kisah reality, aspirasi, inspirasi semua. And saya rasa semua department saya dah feature dalam hashtag ini cerita saya ni. Cuma siapa je yang belum. So hari ni kita ada wakil terakhir dari department ini dan wakil pertama untuk pengarah Yayasan Peneraju. So boleh kenalkan diri, department mana dan dah berapa lama kerja dekat Yayasan Peneraju? Silakan. Salah seorang boleh mula? Saya start dulu lah ya. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari pada semua penonton kita pada hari ini. Saya Muhammad Arif Ibn Isnin lah, boleh address saya sebagai Arif. Saya adalah merupakan pengarah operasi dekat Yayasan Peneraju ni lah. Saya ringkasnya sekarang ni saya sedang serving saya punya fifth year of my contract year kat Yayasan Peneraju. Satu perjalanan yang sangat-sangat menarik dan insyaAllah moga-moga ada rezeki, dipanjangkan usia sebagainya, kesihatan, dapatlah saya terus bersama-sama Yayasan Peneraju ni lah. So itulah quick intro lah daripada saya. Terima kasih. Cik Arif oversee department mana dekat Yayasan Peneraju? Okey. Saya dekat Yayasan Peneraju ni saya merupakan pengarah operasi, specifically dekat jabatan nama dia PSDM ataupun Programs and Service Delivery Management. Basically operasi lah yang manage the program dan juga manage the service delivery of the our product offerings to the people, to the public of the. Alright. Okay, saudara seterusnya, wakil terakhir. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Selamat tengah hari. Saya Ahmad Sofiuddin Fauzi, wakil terakhir lah untuk Finance Department. Okay. Ini semua dah lepas lah. Saya yang last. Saya bersama Yayasan Peneraju ni dah masuk tahun keempat. Saya join Yayasan Peneraju pada Januari 2019. 2019, 2020, 2021, tahun keempat lah. Alright. Okay, Encik Arif, sebagai seorang pengarah operasi Yayasan Peneraju, because semua orang tahu operasi Yayasan Peneraju, PSDM merupakan enjin utama ataupun penggerak utama Yayasan Peneraju, di mana benda-benda yang kita offer dekat Yayasan Peneraju ni, our program semua ni PSDM yang design, yang deliver, yang meeting, benda semua tu lah. So kita pernah dengar cerita-cerita dari wakil-wakil PSDM sebelum ni dan dah tahu apa diorang buat, program apa yang diorang pegang. So Encik Arif sendiri, maybe boleh cerita sedikit sebagai seorang pengarah operasi, memang jantung Yayasan Peneraju lah orang kata. Maybe boleh cerita sikit lah your job functions ataupun your roles kat Yayasan Peneraju tu dalam membantu mandat Yayasan Peneraju secara keseluruhan. Okay, thank you Anif. Very good questions. Before jawab soalan tu lah, first of all saya mohon maaf sekali lagi kepada our Encik Anif yang handsome kacak ni kat sini. Sebab saya sebenarnya dia telah bersusah payah untuk saya terpaksa percepatkan slot saya ni kan. Sebab memang the next 2 days saya akan be away, ada kerja untuk anak-anak saya Peneraju juga. So thank you sebab boleh accommodating saya punya masa jugalah. Okay, quickly pasal Yayasan Peneraju ni, khususnya kepada viewers yang mungkin first time tengah hari ni kan, yang tak pernah dengar, mungkin tak pernah dengar, saya just untuk benefit dia orang lah, untuk semua. Sebenarnya Yayasan Peneraju ni merupakan satu agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri kan. Kita beraspirasi untuk bertindak selaku peneraju kepada pembangunan modal insan kat Malaysia ni tau, especially Bumi Putra punya modal insan. So berpaksikan kepada aspirasi inilah untuk menjadi peneraju kepada pembangunan modal insan Bumi Putra kat negara kita ni. Dengan semangat aspirasi inilah kita bergerak secara mudahnya, kalau saya bersimpulkan kepada, saya selalu tak pada 3C, right?
The first C adalah pasal kita punya mandat, iaitu capability and capacity building and mindset change. Itu benda utama sekali. Apa kita buat memang pasal benda tu lah, pasal capacity building, pasal capability building, pasal mindset change untuk kita punya anak bumi putera. That's the first C. Apa saja kita buat, itulah benda yang kita mesti laksanakan untuk mengangkat dan melaksanakan mandat tersebut dengan sebaik-baik yang mungkin. Yang kedua, C yang kedua, kalau saya boleh share juga sini sikit saja, untuk bersama-sama merealisasikan aspirasi kita sebagai peneraju pembangunan modal insan bumi putera negara ni, kita sentiasa pasti berpegang kepada second C, iaitu collaborate. Kita tahu that kita tak boleh bekerja seorang diri untuk buat benda ni. Agenda bumi putera agenda sangat besar, harus berkolaborasi dengan semua agensi, semua kementerian. Dia merentas kementerian, merentas negeri, merentas public sector, private sector, NGO, yayasan, semuanya. Semua agensi atau siapa-siapa kat luar sana yang ada semangat untuk membangunkan agenda bumi putera ni, menurut anak bumi putera ni, come bersama-sama kami, mari, ayo kita sama-sama bangun program ini, jayakan untuk membangunkan program-program yang seperti ini untuk bangun anak-anak belia kita lah basically. Second C. Last C adalah, kalau saya boleh angkat juga, bagi memastikan supaya kita boleh bertindak sebagai peneraju pembangunan modal insan kat negara kita ni, adalah kita sentiasa berusaha untuk menjadi catalyst kepada apa juga agenda kerajaan. Asal penaju merupakan extended arm ataupun extended army kepada the government. Apa kita buat saja, kita akan cuba lahirkan untuk program yang big, fast and impactful punya result kepada apa saja agenda, untuk catalyst kepada dokumen-dokumen atau apa yang kita sokong kat negara kita ni yang telah di-spell out dan diwawarkan oleh kerajaan. Contohnya macam RMK 12 kan, acara RMK 12 kita, kepada Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, kepada TDP 2030. Ini semua pelan-pelan yang besar yang cuba untuk mengangkat agenda bumi putera, dan secara peraju selaku agensi atau extended army kepada kerajaan hari ini, kita harus melaksanakan bersama-sama agensi yang lain sepenuh-penuh hati kita untuk memastikan agenda ini dibuat dengan sebaik-baik, dicapai, dilahirkan, diangkat, dideliverkan dengan sebaik yang boleh untuk kebaikan semua anak bumi putera kat luar sana. Secara mudahnya itulah mandat utama yang saya penaju dan masa kita bergerak for this last approaching our 10 years kan. So memang itulah yang apa kita buat selama-lama ini, dan of course bagi kita sejajar dengan kita nak celebrate, meraihkan 10 tahunnya ni, hari yang besar untuk kita ni. Of course akan mendatang ada banyak lagi benda-benda kita akan cuba buat untuk memperbaiki segala apa juga yang kita tahukan hari inilah. Mudah-mudahan dengan semangat seperti ini kita akan buat kerja dengan lebih baik, dan waktu lagi ramai lagi anak-anak keluar sana. Itulah secara ringkasnya. Thank you Syarif, passionate betul. Cik Arif dah conclude ataupun summarize lah, being a director of operation dekat Asal Praju ni, Cik Arif mengangkat 3C, iaitu capacity building, collaboration dengan partners, and also being a catalyst untuk merealisasi aspirasi modal insan bumi putera kat luar sana tu. Okay, thank you Cik Arif. Encik Sophie, Encik Sophie, maybe boleh terangkan, kita dah dengar before this kita ada recovery, kita ada cerita pasal dana dari kerajaan. So maybe Sophie sebagai wakil terakhir finance boleh cerita sikit lah your functions kat Asam Peneraju ni. Okay, function saya dalam finance ni, yang main function saya lah memastikan penyaluran dana tu sampai kepada beneficiary kita dan juga program-program partner kita lah. Selain tu juga ada finance function macam menyiapkan laporan kewangan, segala transaksi kita juga record lah. Tapi yang paling penting sekali ialah saya akan juga memastikan dana yang kita dapat daripada kerajaan tu kita lapor dan juga disalurkan, digunakan dengan betul. Betul. Nervous ke tu? Tak nervous. Cuma nak susun ayat tu. Okay. Nak bagi tahu kita buat apa kat sini. Tapi sebab bila kita duduk dalam finance ni, semua orang tahu kita jaga duit lah, jaga duit. Betul. Dalam term lah. Tak ada perbezaan sangat lah di antara dengan yang lain tu, sebab Department Finance ni pun tak ramai. Saya orang yang ke-6 6.
Ke-6. So setiap person tu dah ada dia specific function dia. Walaupun kita semua bergerak secara satu pasukan, tapi setiap orang tu ada tugas yang sangat spesifik untuk dia monitor. Itu kalau dekat company lain mungkin treasury lah kot. Kepada treasury lah. So finance ni boleh dikatakan BTS kepada BTS. So BTS betul. Ini kita ada warga Sabah Peneraju. Kalau behind the scene, PSDM tu behind the scene kepada ni, saya pula behind the scene kepada PSDM tu. Sebab bila kita nak pastikan dana tu sampai, saya tak pergi terus kepada program partner ataupun tu kita akan follow up through PSDM lah. Mana student yang tak dapat lagi beasiswa, mana student tak dapat allowance lagi, mana program yang kita tak bayar lagi. Dan juga pembayaran tu pun kita ikut stage yang telah ditetapkan dalam kontrak lah. So itu pun kita kena tengok juga stage mana sebab kita nak pastikan yang kita buat pembayaran tu memang mengikut stage tu dan juga tak ada duplicate pembayaran tu. Sebab bila kita memang ada banyak program dan kalau nak saya seorang nak tengok setiap program tu dah stage mana memang tak dapat. Jadi saya akan bekerjasama dengan pihak operasi lah. PSDM. Kat mana. Betul. So bukan senang nak jaga dia orang. Kita ada lebih daripada 2012 sampai sekarang lah, kita ada lebih 370 program So bayangkanlah Sophie ni macam mana dia punya hard worknya jaga dua orang, macam mana nak salurkan duit orang tu ke tempat yang betul. Takut nanti kalau ada orang tu dapat 2 kali bayaran. Ya Sophie. Alright, thank you Sophie. Encik Arif, 5 tahun kan? Betul? 4 tahun? Betul. 4 tahun. So 5 tahun berada di Yayasan Peneraju. Saya yakin Encik Arif pun dah banyak pergi engagement dengan scholars, dengan pledges, program partner semua tu. So maybe lah at least lah boleh tak cerita satu pengalaman ataupun apa-apa cerita lah yang Encik Arif ingat sampai sekarang. Tak kisahlah dengan scholars ke, dengan program partners ke, yang Encik Arif nak share dengan kita hari ni. Oh, okay. Thank you. Sampai ke hari ini kan kita dah about to close our 10 years punya journey chapter lah basically. Kita dah benefited lebih kurang almost 47,000 anak-anak Yayasan Peneraju tu penerima faedah lah. Dia punya exact number lebih kurang 46,678 tau. Ramai sebenarnya. It has been a great journey to all of us lah, those yang in the Yayasan Peneraju ni. But logically with these 40,000 scholars kan, memang berpuluh ribu lah hati yang telah kita cuit actually. Bila kita sentuh mereka ni, kita bukan just berurusan dengan mereka sahaja. Dia dengan the parents and the people sekeliling dia juga kan. So banyak betul jiwa-jiwa hati yang telah kita cuba bangunkan dan memang telah bertindak sebagai pemanfaat untuk kita lah. Right? So cakap pasal tadilah benda kalau saya boleh kongsi kat sini kan. To start with kan actually kan. Sebenarnya banyak. Tapi kalau at this moment, at this point of time, kalau tanya kat saya kan apa benda yang macam saya rasa seronok, syukur dan sebagainya kerja Yayasan Peneraju ni, memang sangat-sangat banyak. Dan di antaranya of course the first kali saya rasa betul-betul I am blessed. Saya syukur sangat-sangat bila saya kerja Yayasan Peneraju ni, Allah izinkan saya jumpa dengan both of you tu gentlemen. Honestly dua orang jejaka handsome segak kacak bergaya ni kan. Kalau tak saya pun tak jumpa dengan both of you kan. Actually untuk penonton lah Encik Hanif kita ni kan, abang Hanif kita dengan abang Sofi kita ni, dia memang pada saya lah sangat hebat lah. Saya syukur dapat kenal dengan dia orang. These people memang kerja like crazy lah, tu saya berkata lah, untuk penuh faedah kita lah. Saya sangat syukur. You've been working like long days, long hours kan, long weekends, late nights, benda macam itu. Semuanya like buat saja untuk benefit dia penerima faedah lah. Benda ni saya sangat syukur. Sebab melihat both of these gentlemen kerja, saya pun rasa sekan kadang-kadang kan. Saya terpaksa kerja sebab saya rasa alamak, tak boleh lah, ini dua orang kerja kuat, saya kena kerja kuat jugalah. So on top of you, of course yang lain juga juga sama juga. Semua orang
Asap Penaju ni saya pun kadang susah nak faham juga, macam tak boleh compute, macam ayat orang sekarang macam tak boleh brain lah dia kurang Tapi lah dalam Asap Penaju ni somehow tu kenapa semua orang kerja dia betul sekali, dia punya energy dia. So I'm really blessed to know this family lah honestly. Kan on top of that of course benda yang saya seronok juga, rasa syukur kerja kat Asap Penaju ni, saya dapat mengenali banyak kita punya stakeholders kat luar sana yang saya tak jumpa kalau saya kerja Asap Penaju. Saya tiba-tiba saya boleh kenal dengan dos dekat Putrajaya kan, kawan-kawan kita yang dekat BEQT, bahagian pembangunan equity yang under Economic Planning Unit EPU, kawan-kawan dekat JPM, kawan dekat MOF, kita punya board member, minister, tiap malam minister, kita punya Industry Advisory Council, Youth Advisory Icon. Ni semua people yang memang di industry captain, orang-orang yang macam kalau tak kerja kat sini mungkin tak kenal. So it is really good. It has been a really great exposure for me lah. Right? On top of that, of course, Asap Penaju ni pula nak beri benefit these 40,000 scholars, and this year kita aspire to deliver around 8 to 9,000. So banyak lagi orang kita kenal around the whole ecosystem. Kita punya vendors, partners, rakan-rakan kerja, kawan-kawan daripada ada agencies, semua these people yang bekerja bersama-sama kita, yang pada kita macam this our extended family lah of the Asap Penaju, yang cukup sama-sama untuk membangunkan anak bumi putra kita lah. And of course yang last sekali is our scholars lah. Ini memang kita punya VVIP lah kat mana kita pergilah. Orang yang memang kita amat kita raikan sebagai our very very important person, yang kita telah cuba untuk bersama-sama mereka ambil rangkakan sesuatu yang terbaik untuk mereka, bangunkan, beri yang terbaik, hopefully dia boleh menjadi yang lebih baik di masa akan datang kan. Anak-anak Asap Penaju ni untuk panduan viewers lah, semua program kita kat Asap Penaju ni kita ada, probably some dah tahu dah, kita ada apa kita trust kita, Persatuan, skill, professional, specialist and so on ni. On top of dia punya current academic qualification ke, certification ke, the professionalship yang kita bagi kat dia orang semua ni, kita ada satu lagi elemen kita panggil sebagai nurture development program kan. This ada part yang kita memang go bagi kat dia orang. This Iktiama sebagai NDP lah, nurture development program ni adalah basically the soft skill untuk anak ni lah. On top of dia belajar untuk dia punya certification, persijilan dan sebagainya, dia dapat juga exposure on the soft skill, iaitu pasal contoh macam design thinking, leadership skill, critical thinking, exposure kepada industry captains, kita bagi talk dekat dia orang through mentors and mentee punya program, belajar pasal kewangan for those yang bukan finance, benda-benda macam tu. So banyak benda basically kita nak lah anak-anak Asap Penaju ni, atau kepada siapa saja yang masuk our program, dia masuk our program, masuk our ecosystem, dia lahir dengan jiwa lebih besar bila dia keluar besok, lebih berkeyakinan, lebih nak majukan diri, always hunger untuk majukan diri, always hunger to go forward, benda macam itu. Kita kat Asap Penaju, kita always aspire, kita nak anak-anak yang masuklah kita punya sistem ni, jangan jadi anak-anak yang biasa, jangan jadi anak yang luar biasa. Ini benda saya jumpa dengan anak-anak kita kan, bila saya punya slot dengan engagement dengan anak our scholars kat anak Asap Penaju ni, itu benda yang selalu kita cakap lah, jadi orang yang luar biasa, berjiwa besar, hendak ke depan, jangan malu, jangan serendah diri, because most of these people yang kita cuba capai ni datang dari keluarga yang agak mencabar, very challenging punya background, underprivileged, kerubi 40 and so on. Normally mereka datang dari keluarga yang sebegitu, maka mereka agak sedikit timid ataupun dah diri dia agak tinggi. So bila masuk our system, kita cuba develop those, buang sifat macam tu biar dia nak ke depan dan sebagainya. Dan kita memang sangat-sangat aspire untuk lahirkan, mudah-mudahan satu hari nanti kan, through kita punya program untuk intervention kita buat ni, dia boleh lahir sebagai satu branding untuk kita. Saya punya impian lah kan, Amir dengan Sofi, saya nak kalau satu hari nanti kan, bila satu orang nampak aja satu individu tengah berjalan lintas depan mereka, dia terus nampak, dia terus tahu ini budak Asap Penaju ni. To the extent kalau boleh kan. Macam sekarang lah, kita nampak budak, kita boleh agak ini budak SKK contoh lah kan. Ini budak band negara ni, dia budak Azana. Macam tu juga kita nak. Orang nampak je our scholar je kata, ini mesti budak Asap Penaju. Benda macam tu. Itu yang kita punya supaya nak lahirkan lah. On top of dia punya dia punya brain and mind punya capability, kita nak attack dia punya heart juga kan. Kita sama seperti 3H kan, the head, the hands and the heart. Heart ni yang sangat penting lah untuk kita bangunkan dia supaya kita nak dia betul-betul lahir sebagai individu yang cemerlang lah. And of course while doing this, it's been a great journey. Walaupun saya baru 5 tahun kat Asap Penaju ni, jumpa macam-macam people datang bersama-sama kita dalam this journey dengan bermacam-macam background, betul-betul membuat saya
Saya sangat-sangat syukur dan insaf lah, honestly. Saya selalu cakap dengan pasukan kita dekat Asia Penaju, kita selalu beranggapan like bila kita jumpa dengan these potential scholars ataupun scholars yang sedang running bersama kita ni, kita selalu selalu berfikir seperti macam these are the person, kata nama dia Ali ke Abu ke apa ke, these are the person yang akan masuk dalam punya sistem, kita akan bangunkan dia, berjayakan dia, reka bentukkan dia, designkan dia, transformkan dia supaya dia lahir dengan orang lebih baik. Itu konon-konon niat kita, konon-kononnya. Tapi bila saya duduk kat sini lebih kurang dari 5 tahun dekat Asia Penaju ni, bersama-sama dalam this very very great journey, yang saya nampak rupanya the reverse thing yang happen. Saya thought that we are the one that built these people to grow, but indeed is the reverse. Saya rasa saya yang grow bila saya bersama-sama mereka. Melihat mereka buat saya rasa bersyukur, melihat mereka buat saya rasa ya Allah Akbar. To see them really grow in our system, Allah Akbar. Kan memang sangat-sangat rasa puas dan syukur dan buat kita insaf lah. Banyak benda yang kadang-kadang kita take for granted, but looking at them having those difficulties yet manage to come out with the great punya achievement, tremendous. These are the things yang memang tak lupa lah. On top of that, again I repeat, I'm really blessed to know both of you. Seriously. Thank you. Thank you Cik Arif. Saya suka bila Cik Arif cakap pasal mencuit hati tu, because we have realized more than 47,000 individuals kan. So insyaAllah dalam pada kita mencuit hati diorang tu, dah ubah nasib kehidupan diorang tu, dalam masa yang sama diorang tu sebenarnya yang mencuit hati cuit hati-hati warga Yayasan Peneraju ni, because seeing them grow, seeing their success story semua tu, bila warga Yayasan Peneraju share dekat WhatsApp tu semua tu, diorang punya success stories, kita sebenarnya rasa seronok, kita rasa blessed to be a part of this journey kan Cik Arif. Oh, exactly, you are right, betul. Alright, Sophie, Cik Arif dah saya begitu passionate sekali. Your turn, apa cerita yang kau nak kongsikan? I know finance tak directly involved scholars. Maybe kau ada cerita-cerita yang kau nak share dengan the viewers ke, ataupun your thoughts ke apa ke. Okay, kalau dari segi kalau sebagai seorang finance kan, nak cakap ada involvement dengan scholar tu tak adalah banyak sangat. So experience direct dengan scholar tu tak adalah. Tapi there are some event yang I attend. Saya rasa you pun ada. Yang tunas gelika punya apa tu dekat Seremban tu. Graduation tu. Okay. Convocation tu. So sebelum tu dah pernah ada ternampak satu karangan sekolah tunas Azam tu, yang sekolah rendah kan. Soalan daripada pihak Yayasan Peneraju, tanya dia kenapa kita nak sponsor you kan. So you kena tulis karangan tu dalam 120 perkataan macam tu lah. Ni masa zaman yang sebelum kita stop tunas Azam, tunas potensi. So yang tu I terbaca lah dari atas meja one of PSDM tu. So cerita dia sangat sedih lah. Bila terbaca tu terus terdetik dekat hati macam ada lagi ke orang macam ni. Kita dah nak masuk 2020 lah masa tu 2019. So nak 2020 dah, tapi ada lagi cerita sedih yang cerita apa tu? Cerita dia nak belajar tapi family dia tak mampu nak bagi dia untuk sambung belajar, jadi dia terpaksa tak belajar. Jadi bila kita offer, kita nak sponsor dia untuk dia belajar, so dia sangat gembira. Dia memang sungguh-sungguh nak dalam karangan dia tu lah. Tak ingat cerita dia apa sebab dah lama. So itu one of, sebelum I pergi ke convocation tu lah. So bila I pergi ke convocation tu, I engage dengan tu, macam macam ni rupanya sekolah-sekolah kita nampak macam dia orang nampak humble, lepas tu nampak macam dia orang happy dapat belajar. Kita boleh nampak daripada reaksi muka tu, orang happy dapat belajar dengan orang biasa-biasa je rasa, sebab dia dah dibesarkan dengan daripada keluarga yang senang dan dia dapat belajar macam biasa. So dia tak rasa menghargai sesuatu tu. So bila kita tengok budak-budak tu nampak macam dia orang happy sangat bila kita buat convocation tu, walaupun majlis convocation tu pada saya masa tu macam
ada jugalah tak berapa saya berkenan jugalah. Macam padahal kita nak celebrate dia orang, tapi kenapa majlis tu macam tu kan. Tapi salah satu cerita daripada student yang dapat anugerah tu, tak silap saya, ayah dia meninggal masa dia tingkatan 3. Ayah dia meninggal dan dia decide untuk berhenti, tapi program manager pujuk dia untuk teruskan lagi. So kalau lepas tu dia tu anak sulung. Bila I dengar cerita tu, I macam memang betul-betul tabah lah. Di situ memang betul-betul tabah dan struggle sampai dia habis sekolah. So itu yang salah satu experience yang dapat kat sini yang saya tak dapat kat luar. Sebab I daripada private sector, bila daripada private sector ni apa yang kita fikir ialah nak save cost. Kita try to KPI kita nak buat sales banyak. So I sebelum ni daripada logistic service and then retail and then baru pada non-profit Yayasan Penaju lah. So memang ada perbezaan kat situ walaupun kita non-profit kan. Yes, tapi kita punya business nature tu memang betul-betul memberi kesan bukan terhadap individu yang kita sponsor tu saja, tapi I rasa majority staff kat Yayasan Penaju tu akan kalau dia betul-betul engage dengan sekolah tu, I rasa mungkin tersentuh lah. Dan sebab tu juga saya rasa saya stay kat sini masuk tahun keempat. Sebab memang betul-betul experience yang ada dekat Yayasan Penaju ni memang betul lain daripada yang lain. Itulah yang boleh saya share lagi. Ini baru cerita orang yang tak directly involved. Kalau betul involved tu lagi banyak cerita. Bila kalau yang betul-betul direct tu, contoh macam yang daripada PSDM dia tukar kepada SE, macam episod berapa tu Nisa, episod pertama Nisa. So kalau tanya orang yang dah pernah betul-betul dah pernah engage dengan student-student ni semua, dia orang kalau sambil bercerita tu boleh sebab. Betul. So masa mula-mula I join ni, bila dia orang bercerita dah sebab, I macam kenapa nak sebab pula cerita pasal orang kan. So masa tu kita baru kita tukar daripada industri profit and then kepada non-profit. Kita tukar dan kita jiwa tak tukar lagi. So bila dengar macam apa hal nak sedih-sedih pula kan. Tapi bila kita tengok sendiri kan, kata ada lagi orang yang kurang bernasib baik. Sebenarnya memang ada dan banyak lagi lah. Betul, banyak lagi Sophie. That's why kalau dululah kalau boleh kita nak pergi pedalaman, nak cari orang-orang yang macam tu. Sebab mostly orang-orang yang macam tu dia tak ada peluang, dia tak ada ruang untuk access scholarship lah. Macam yang cakap tadi lah, you baca surat tadi kan. Dia ambil keputusan untuk tak belajar because of tak mampu. Kan? So Yayasan Penaju, fungsi dia sekarang ni tolonglah orang-orang yang macam ni selagi boleh lah insyaAllah. Okay? Menyentuh hati lah cerita Sophie ni. Apa pula menyentuh? Yang tersentuh. Alright. Okay, 10 tahun 14 Februari ni kita akan menyambut 10 tahun ulang tahun ke 10 tahun 14 Februari ni. So Encik Arif maybe ada kata-kata hikmah untuk dikongsikan ataupun okay. I think memang banyak lah kalau kita nak kongsikan pada viewers kita tentang apa perkara yang telah terlalui sepanjang this journey lah kan. Sophie has shared a really good story. Actually memang banyak. I remember masa saya baru masuk Yayasan Penaju, kalau Sophie terkejut orang cerita sebab kan, saya terkejut bukan masa saya datang tu, masa saya join Yayasan Penaju, masa tu hari ada prosesi interview kat Yayasan Penaju. Jadi saya masuk, saya tengoklah everyone is running here and then nak siapkan meja untuk interview. Masing-masing susun meja, susun kursi, dia nak atas meja ada dia punya working file, ada dia punya stationery and so on, borang sebagainya lah. So depan meja tu letak kursi untuk buat interview. And one of the item yang I notice masa that dorang tengah bersusun untuk siapkan sesi untuk interview while not waiting for the scholars to come in for the interview session, adalah di atas meja tersebut kita dah susun tu adanya kotak tisu. Tahu.
So benda tu capture saya macam like interview dekat dalam aircon ke office, kenapa nak berpeluh sampai macam tu? Lebih kurangnya. Tapi saya just tengok and then bila saya tengok dia punya ada berapa meja untuk interview tu, setiap meja pula tu yang ada tisu lagi saya tak tahan. Kalau satu mungkin orang tu sendiri kan, dan saya kenapa nak ada tisu? So pertanyaan tu membuat saya tertanya dengan our staff lah yang ada kat sebelah saya waktu tu, yang tidak terlibat interview tapi sedang berjalan-jalan berada dekat area situ jugalah untuk menolong kan. So saya tanya dekat dia, kenapa kan? Saya just tanyalah politely lah, kenapa saya notice benda ni semua, kenapa ada tisu tu? So dia kata spontaneous sambil dia busy-busy tu dia kata untuk air mata kan. Dia macam tu tau. So saya dengar dan saya cuba figure out sendiri. Remember this saya sangat baru, tak tahu saya perlu sangat. Saya tu buat assumption, yelah mungkin untuk interview anak-anak ni kan, dia datang program yang susah. Mungkin masih ada sharing, masih tanya dia bagi kawan, mungkin dia tersentuh dan mungkin dia menangis macam tu lah. So that's what I said macam on the short version punya jawapan kepada the person yang bagi jawapan tadi. Terus potong saya. No, bukan. Dia kata tisu tu bukan untuk student yang nak, scholars yang nak di-interview tu. Tisu tu adalah untuk our staff yang menginterview tersebut. So I was like, man, seriously ke? Macam Sophie samalah. Wow kan, dengar orang punya story bersama menangis, ini must be something lah. Benda tu betul-betul capture my attention masa tu. I just join as a penunjuk. I remember that incident. That's how saya sedar bahawa setiap jiwa yang kita ambil untuk bersama-sama dalam perjalanan ni memang satu benda yang sangat hebat lah besar daripada saya lah. Sangat hebat besar kepada kita semua. Dan memang daripada dia masuk dalam program kita sampai dia dalam journey pembangunan dia bersama kita keep on monitoring dia, closely working dengan dia kan, tengok dia membangun bila akhirnya pada closing of the program tu, Allah memang sangat hebat lah kan. Saya memang betul-betul syukur sangat-sangat lah. So kalau benda yang saya boleh kata pada viewers tengah hari ni kan, kepada our viewers, mungkin pada kat sini mungkin ada kita punya existing scholars, mungkin ada kita punya potential untuk kita punya scholars. Yang for the existing scholars, thank you so much for everything you have given to us actually lah kan. Nampak macam materialnya kami yang memberi material, bantuan material kepada anda sekalian untuk bantu make sure you study in good shape, you punya keperluan pembelajaran semua mencukupi. Tapi at the same time, on the flip side, I would like to thank to all of you lah, our dearest scholars, anak saya penaju, for all those good moments yang you share bagi pada kami lah sebenarnya. That's the first one. And for those yang the potential punya pledges yang dengar this sedikit ringkas punya bual bicara, please come and join us. Sebagai anak muda Bumi Putra yang sentiasa dahagakan kejayaan dan sebagainya, come and join us lah. Grab this opportunity, cari our website, you boleh tengok, cari SFI kat Google, you boleh nampak our website, just tengok apa program yang you boleh buat untuk majukan diri. Come and join us, and insyaAllah in this journey kita akan grow bersama-sama. You boleh tengok dalam kita punya posting-posting kat media sosial macam mana our scholars have been achieving really tremendous result. Tak kira apa punya background pun, sebab ni dia besar, cakupan dia sangat besar, daripada anak pada form 1 sampailah ke SPM, lepas SPM, diploma, degree, sampai dah bekerja pun kita masih lagi mencakupi mereka dalam kita punya running kita punya coverage. Basically sampai umur 45 tahun. Selagi you belum sampai umur 45 tahun kan, mari masuk this program, mari masuk bersama kami untuk join whatever we can and majukan diri masing-masing lah. Dan mudah-mudahan doakan kami juga, doakan kami kat Syafiq Penaju ni, semoga apa yang kita buat semua ni of course diberkati ilahi, dan semoga Syafiq Penaju akan terus membangun dan subur dengan lebih baik dan lebih gagah dalam memperkasakan pembangunan Amura Insan Bumi Putra negara kita lah. That's the aspiration. Thank you. InsyaAllah. Thank you, Cik Arif. Actually, kepada yang tak tahu, we have koleksi kisah-kisah kejayaan our scholars dekat our website. So boleh pergilah website kita dan bacalah cerita-cerita yang kita dah feature daripada program-program yang lalu sampailah sekarang. Okay, Sophie, apa kata-kata yang ingin disampaikan sepena kita akan menyambut ke-10? Betul. Kata-kata terakhir untuk sesi.
Saya retweet apa yang Cik Arif cakap tu lah, boleh tak? Saya retweet balik. Untuk harapan saya untuk Yayasan Peneraju terus maju dan berdaya saing lah di masa hadapan. Dan apa yang kita buat ni untuk pledges di luar sana kita boleh juga menyumbang, kita ada tax deduction. Jadi kalau berminat boleh hubungi jabatan yang berkaitan lah. Dan juga untuk yang sekolah-sekolah yang dah berjaya tu, kalau boleh share jugalah pengalaman-pengalaman diorang, macam mana perjalanan diorang bersama kita, supaya jadi contoh untuk prospektif sekolah juga, supaya diorang tahu apa yang sepatutnya diorang boleh buat. Sebab bila diorang, kadang-kadang ada orang bila diorang fikir, oh aku dah fail SPM, so tak ada, dah habis dah, so satgam lah bawah jambatan, tak ada. Sebenarnya dulu I ingat macam tu. Dulu I ingat macam habis SPM nak pergi asasi, nak pergi buat degree, lepas tu nak pergi tu nak kerja ni, tengok masuk finance, macam tu. Tapi sebenarnya ada banyak lagi cabang-cabang yang kita boleh pergi. Betul. Sebenarnya tengok pada minat kita lah. Tapi kalau macam tak minat scaffolding, pergi scaffolding buat apa kan? Tengoklah kita minat apa, dah tengok website kita, kalau kita ada offer, macam kita ada banyak, sekarang ni kita ada banyak offer untuk teknologi. So sekarang ni anak muda ramai yang suka main komputer apa semua, boleh tengok, jenguk dekat website kita. Mungkin ada yang berminat lah program-program kita tu. Sebab ada, kalau parent yang old school kan, diorang mesti nak anak diorang okey, habiskan SPM, pergi buat degree dan pergi kerja. Tapi kalau dah gagal tu, dia paksa juga pergi buat diploma ke apa. Padahal dia boleh, kalau student tu sendiri dia tak minat, dia minat skill, dia minat welding, dia memang suka welding, tak boleh pantang nampak besi, pantang nampak mesin welding, nak welding, nampak penutup longkang, nak welding, semua benda nak welding. So kita ada program tu semua. Jadi jangan risau kalau gagal sekali, tak bermakna gagal untuk selamanya. Mungkin kita tak bagus dekat bahagian ni, mungkin kita bagus dekat bahagian lain. Mungkin kita mungkin kita tak boleh nak pergi untuk akademik, tapi kita boleh untuk skill, kita boleh untuk benda lain lah. Tu saja daripada saya. Supaya yang paling penting, ingat supaya untuk kita, pesanan untuk diri saya dan juga untuk mereka-mereka di luar sana, sentiasa jadi yang terbaik. Kita buat yang terbaik. Setiap hari kita mesti buat yang terbaik, deliver the best. Alright, deliver the best every day. Alright, thank you Sophie. Because our objective pun memang nak melahirkan Bumi Putra ke potensi tertinggi. So kalau kat luar sana dia rasa dia tak bagus bidang ni, cari potensi dalam bidang lain pula. Because kalau tak ada usaha, macam mana kita nak tahu kita okey kat tempat tu kan. So kalau ada minat tu, try lah, carilah peluang yang ada. Kat Yayasan Peraju banyak program. Kalau tak kat Yayasan Peraju pun, dekat tempat lain insyaAllah boleh cuba dan boleh belajar, insyaAllah boleh berjaya. Alright. Anif, boleh saya tambah sikit Anif? Boleh. Sikit je, sorry. Saya tertarik bila nak berting daripada Sophie punya perkongsian tadi lah. Memang betul in terms of menambahkan ilmu ni tau. Mana jangan give up dan sebagainya. This is why apa yang kita offer as a Penaju ni. Sekarang ni zaman era hari ini adalah era menuntut kepada multi skilling. Kan orang yang dah ada satu certification, dia adalah benda normal, dia ada another certification pula. We name it as a micro credential lah. Kurang macam itulah kan. That's why we offering all these kind of short courses supaya dia boleh ambil, menambahkan lagi dia punya kebolepasaran dekat luar sana. Kan macam anak-anak yang mungkin dia keluar sebagai jurusan yang berkaitan dengan accountant, doesn't stop you there. You boleh go on the market credential punya cert pula, boleh go on the IF 4.0 punya certification. Belajar 3-6 bulan, you dapat extra lagi in terms of for example data analytics kan,
data scientist kalau nak go be data engineer sebagainya, cyber security. Kalau dos yang IT pula you boleh kembang banyak lagi kan, ada cyber security, hyperledger, blockchain, benda-benda macam tu. So inilah benda-benda yang kita offer sebenarnya Asam Penaju. Go and build up your capability and capacity ni, tadi saya katakan pasal capacity building ni, so that you become more sellable dekat luar sana lah. Asam Penaju ni kita always aware whatever mandate bajet kewangan yang dapat daripada kerajaan ni lah satu amanah buat kita semua kat Asam Penaju. Kita akan cuba berikan yang terbaik dengan menjaganya sebaik yang boleh. Macam Sophie dia buat on the finance, of course kita akan jaga kita misal kita punya governance dan sebagainya. Semua orang yang peranan dalam hal tersebut, banyak benda yang patut kita jaga dengan baik dan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita lah. So last part, tadi cakap pasal I think Hanif ada cakap pasal benda ni, iaitu Sophie ingat yang cakap pasal dos yang dah Sophie cakap pasal dos yang dah habis tu, why don't you share your story and so on kan. This is satu part lagi yang kita akan cuba kembangkan sejajar dengan 10 tahun punya anniversary ni lepas ni ke hadapan, iaitu kita nak betul-betul try to kembangkan kita punya sayap alumni ni kan. Kita dah ada 47 lebih kurang thousands of anak-anak saya punya faedah ni. Dari 47,000 ni mesti ada dos yang dah graduated dan dah habis ni, yang telah berada pun dalam industri dengan baik, dah settle down soalnya. So these are the boys and girls, alumni punya, kita punya scholars ni, kita nak cuba reach them and come back and giving back to your younger brother and sisters lah. Kan kita ada banyak platform, dia boleh berkongsi kepakaran dia, berkongsi stories dia macam tadi Sophia ada cakap kan. So this is really good, like giving back to the society whatever you gain in your journey with us lah, basically macam tu lah. Kalau tak ada material, buat the non-tangible punya perkara lah. You boleh bagi motivation, speech and so on. Tak boleh bagi duit, kita bagi tenaga and so on and masa. Macam tu lah. So mudah-mudahan like especially those yang views yang mendengar ni, kalau you adalah our scholars yang dah habis belajar ke, yang dalam industri, come. Ni Uncle Arif panggil lah. Come. Hari bersama-sama. Tinggalkan komen. Tolong your adik-adik and your brothers and your sisters yang kat bawah ni yang terengan nak cuba mencari masa depan yang lebih baik kan. We always welcome you, come to our office, jumpa your abang, your kakak yang dulu jaga-jaga you also masih ada kat Asam Penaju ni. Maybe you can be part of the team untuk tolong sama-sama lah. Mudah-mudahan dengan kerahan tenaga semua orang, the whole ecosystem akan menjadikan this program kita tawarkan betul-betul like big, fast and impactful punya delivery to the people out there lah. Mudah-mudahan. Amin. Thank you. Okay, itu pesanan khas dari Director of Operations Asam Penaju. Alright, thank you so much Arif dan Sophie. I think that's it untuk kita punya episod 29 hari ini. Okay, thank you so much again for your sharing, for your passionate sharing, Cik Arif, Sophie as well. Tak sangka Sophie banyak cakap macam ni. Passion dia. Alright. Most welcome. Okay, you guys kalau nak tengok program-program kat Asam Penaju, boleh tengok kita punya website www.asampeneraju.com.my. Banyak sangat program kita tengah offer sekarang ni, ataupun follow kita punya social media dekat Instagram, Twitter dan juga Facebook. So segala announcement pasal program, pasal apa saja yang kita buat. In fact, kita pun tengah countdown kita punya anniversary, lagi 5 hari lagi. So trivia pasal Asam Penaju semua kita post kat social media. Alright. Again, thank you so much Arif dan Sophie for your sharing today. Kita berjumpa welcome. Di episod yang ke-30 insyaAllah. Alright. Good day everyone. Have a good day. Bye-bye. Assalamualaikum Sophie. Assalamualaikum Arif. Thank you so much. Bye.